Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel terkini sidang media ya daripada Ketua Wanita Parti Amanah Negara yang dibawakan oleh YB Aiman Atira Sabu, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar ya kenyataan media ini sempena ya untuk berkaitan perkembangan ya pasca pemilihan wanita amanah nasional di Wisma Amanah Negara Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Hari ini sidang media ini dilakukan hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan anda untuk mendengar bersama kenyataan media daripada pemimpin-pemimpin wanita untuk Parti Amanah Negara ini. Boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media kerana dapat menunggu. Saya minta maaf bagi pihak kami lah semua kerana menetapkan awalnya 11.30, tapi ada beberapa perbincangan rancak sikit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada FMT bernama Berita Harian dan juga Sinciu Daily, termasuk juga Harapan Daily yang dapat hadir bersama-sama dengan kita. Untuk makluman rakan-rakan media, kami baru usai mesyuarat khas yang kedua Angkatan Wanita Amanah Negara di peringkat nasional. Mesyuarat khas kita yang pertama masa memilih perwakilan dan kepimpinan, dan kemudian ini adalah mesyuarat khas kedua. Tujuan adalah untuk membentuk jawatan kuasa penuh Awan Nasional Angkatan Wanita Amanah Negara seusai konvensyen pemilihan yang lepas. Bersama dengan saya adalah beberapa pimpinan. Sambil saya sebutkan nanti, saya perkenalkan ya. Mengikut Fasal 16(1), 16(1)(1) dan juga Fasal 17(1)(1)(C)(D), maka berikut adalah senarai lengkap jawatan kuasa pimpinan Angkatan Wanita Amanah Negara. Pertamanya Ketua Wanita, saya sendiri, Aiman Atira, yang juga merangkap pengurusi Biro Politik dan Strategi. Dan keduanya Yang Berhormat Haja Anfal Saari, yang juga merupakan Adun Templar dan Exco Kerajaan Negeri Selangor, merupakan timbalan Ketua Wanita merangkap pengurusi Biro Pemberdayaan Wanita dan Komuniti. Beliau ada di sini. Dan yang ketiga, Yang Berhormat Dr. Hajah Hafizah Mustaqim, Naib Ketua Awan Nasional, merangkap pengurusi Biro Kesihatan Alam Sekitar. Beliau adalah Adun Kota Lama di Kelantan, yang juga sebelum ni adalah Ketua Awan Kelantan. Proses kita melantik ketua-ketua negeri itu kemudian. Keempat, Dr. Salmin Said, bekas Adun Seputih di Kedah, Kota Seputih di Kedah. Beliau adalah naib ketua kita yang ketiga, merupakan pengurusi kedua, pengurusi jawatan kuasa khas dana. Ya, pengurusi jawatan kuasa khas dana. Yang ketiga, naib ketua Dr. Kamaliah Nordin, sebelum ni bertugas sebagai speaker Awan Nasional. Beliau juga adalah pengurusi Biro Pos Sara Hidup, Kepenggunaan dan Hal Ehwal Luar Bandar. Dan kemudian Hajah Nur Hayati Bacok adalah naib ketua yang keempat, lantikan. Yang tadi tu semua dipilih, yang ni adalah lantikan. Nur Hayati Bacok, naib ketua, juga merupakan merupakan pengurusi Biro Dakwah dan Pembangunan Rohani. Beliau meneruskan kerja-kerja. Sebelum ni beliau adalah juga Ketua Awan Johor. Negeri belum lagi dilantik. Dan yang seterusnya, naib ketua yang kelima, juga lantikan, sebab kita ada 3 dipilih, 2 dilantik. Yang lantikan kedua adalah Yang Berhormat Haja Mariam Abdul Rashid, juga merupakan Adun Meru di Negeri Selangor, merangkap pengurusi Biro Kebajikan, Kemanusiaan dan Pengurusan Bencana. Untuk makluman tuan-tuan, beliau telah meneruskan kerja-kerja itu sebelum pun dilantik. Kan? Sebab meneruskan kerja-kerja yang lama. Baru ni kita ada banjir di Kelantan, beliau terapun turunlah. Dan seterusnya, Setiausaha Awan Nasional, Setiausaha Angkatan Wanita Amanah Negara Nasional adalah Masyita Ismail, lantikan. Beliau tak ada di sini sebab baru dilantik lah. Kan? Dan juga merupakan pengurusi Majlis Setiausaha Wanita Amanah. Dan timbalan Setiausaha Wanita Amanah Nasional ialah Nurlailah Nordin. Mana dia? Tak ada sini. Nurlailah Nordin. Penolong Setiausaha adalah Ilyah Nadira Sabudin, bekas calon Don mana? Bukit Pasir, Johor. Beliau dari Johor yang juga akan diamanahkan sebagai pengurusi Jabatan IT Awan Nasional. Bendahari
Yang jaga duit, yang urus duit. Mana bendahari kita? Bendahari Haja Sabrina Mat Yusof. Beliau adalah juga timbalan pengurusi jawatan kuasa khas dana yang dipengerusikan oleh Naib Ketua. Setiausaha organisasi Anis Afidah Mat Azli ada di hujung sana, juga merupakan timbalan pengurusi jawatan kuasa khas pemerkasaan organisasi dan keahlian. Pengarah komunikasi adalah Suraya Salim yang dulunya ditugaskan sebagai setiausaha Awan Nasional. Beliau akan memegang tugas sebagai pengarah komunikasi dan juga pengurusi Biro Komunikasi, seorang yang berlatar belakangkan undang-undang lah. Dan keempat, yang 14, Rozita Abdul. Rozita Abdul adalah pengarah pilihan raya. Beliau telah menjalankan tugasnya dalam pilihan raya umum ke-15 dan juga pilihan raya negeri-negeri yang saya kira cukup cemerlang, dan kita teruskan tugas beliau sebagai pengarah pilihan raya Awan Nasional. Seterusnya adalah pengarah strategi di ini lantikan juga Siti Farida Abdul Samad. Tak ada di sini sebab dia lantikan, tapi beliau telah pun bersetuju. Beliau adalah dulu sebelum ini adalah Naib Ketua, merangkap pengarah Akademi Kepimpinan Wanita Amanah. Yang ke-16 dalam senarai pengurusan ini adalah Nurul Syuhada Soaib. Itu kat sana. Merupakan pengarah hal ehwal syariah dan juga pengurusi jawatan kuasa khas hubungan kerajaan. Beliau kena banyak buat kerja lah untuk hubungan-hubungan di peringkat kerajaan. Yang ke-17 senarai terakhir dalam pengurusan jawatan kuasa pengurusan adalah Puan Haja Nur Hayati Bidin, yang juga merangkap timbalan Setiausaha Agung Amanah. Beliau adalah pengarah sumber manusia, merangkap pengurusi Biro Sumber Manusia dan pengurusi jawatan kuasa khas pemerkasaan organisasi dan keahlian. Itu adalah senarai 17 penuh di peringkat jawatan kuasa pengurusan. Daripada situ ada 5 yang lantikan baru, untuk makluman. Yang seterusnya Puan Nurul Iman Zulkifli. Yang ni anak anda Dr. Zul ya, Menteri Kesihatan. Pengurusi Biro Kesihatan, Sukan dan Rekreasi. Dia akan lebih cergas lagi untuk memenuhi keperluan kesihatan negara. Kesenian negara, insyaAllah. Lepas tu Haja Noraini Samsudin meneruskan tugas beliau sebagai pengurusi Biro Pendidikan sebelum ni. Dan Puspa anak perempuan Nagaya Bangladesan, Puspa meneruskan tugasnya sebagai pengurusi Biro Integrasi Nasional. Puan Haja Hamisa Abdul Mubin, beliau tak dapat hadir, kan? Tak dapat hadir hari ini, merupakan pengurusi Biro Pembangunan Ekonomi dan Kewangan. Haja Cik Mazlina Ayub juga tak dapat hadir, baru lepas pembedahan, kan? Beliau adalah jawatan kuasa yang kita akan berikan tugas kemudian selepas ini. Dr. Haja Rohani Abdul Muttalib. Ini juga dulu adalah jawatan kuasa kita, juga merupakan Ketua Awan Negeri Kedah. Zaitun Latif, mana Zaitun Latif? Cikgu Zaitun Latif mana? Cikgu Zaitun Latif juga adalah jawatan kuasa kita yang mungkin akan diberikan tugas berat juga lepas ni, tapi akan dinamakan selepas daripada penetapan siapa ketua-ketua negeri, ketua-ketua negeri. Haja Aida Yusof Rawang. Aida juga adalah jawatan kuasa kita, juga akan mungkin meneruskan kerja-kerja juga selepas sebelum ini. Haja Hamidah Cik Nur Arifah Abu Bakar. Beliau adalah timbalan pengurusi Biro Pemberdayaan Wanita dan Komuniti. Dr. Nur Haza Ma'an, angkat tanganlah. Dr. Nur Haza Ma'an adalah timbalan pengurusi Biro Kesihatan dan Alam Sekitar. Husna Muhammad Amran, pendatang baru juga, adalah jawatan kuasa juga timbalan pengurusi Biro Kesenian, Sukan dan Rekreasi. Mana adenda kita? Saya sebutkan pendatang baru, ada 7 yang baru dalam jawatan kuasa ini. Maknanya yang lepas memang tak bersama-sama dengan kita, tapi baru, dan kita berikan mereka tugas sebagai timbalan-timbalan pengurusi biro-biro. Dan seterusnya Julie Rosita juga tak dapat katanya COVID, timbalan pengurusi Biro Pendidikan. Sumaya Muhammad Razi, mana? Dari Perlis, timbalan pengurusi Biro Integrasi Nasional. Puan Mina Ahmad, timbalan pengurusi Biro Kos Sara Hidup, Kepenggunaan dan Hal Ehwal Luar Bandar. Dan kita ada 2 lagi lantikan baru.
yang tak ada di dalam ni sebab baru dilantik, iaitu Puan Nek Faiza Osman yang duduk di Kelantan akan mempengerusikan jawatan kuasa khas Pantai Timur yang melibatkan Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Ada tumpuan-tumpuan khas yang akan diberikan. Dan 34 adalah Hajah Nurmala Nazar, Timbalan Pengerusi Biro Dakwah dan Pembangunan Rohani. Itu adalah senarai 34 jawatan kuasa yang kita persetujukan pada hari ini, dan ada proses lagi selanjutnya selepas daripada ini adalah untuk menamakan Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara bagi peringkat negeri-negeri. Ada 14 negeri termasuk Sabah Sarawak. Ada 14 negeri termasuk Sabah Sarawak, dan ada beberapa lantikan-lantikan tambahan sekiranya ini adalah mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Setakat ini itu saja, dan semua ini kita akan berikan KPI pada setiap penggerak masing-masing seperti mana biasalah, dan KPI akan diukur setiap suku tahun, iaitu suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan suku keempat. Dia berselari dengan yang menjadi ketetapan di peringkat nasional juga. Dan kita akan mengadakan retreat pada 23 hingga 24 Februari untuk menyusun naratif dan juga hala tuju Angkatan Wanita Amanah Negara, khususnya dalam persiapan dalam mengisi membantu Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Malaysia Madani dalam menyampaikan misi-misi ataupun maklumat-maklumat terkait dengan kerajaan. Dan juga seterusnya adalah untuk persiapan kita menuju kepada pilihan raya umum ke-16 yang akan datang. Termasuklah pilihan raya negeri di Sabah yang kemungkinan besar akan diadakan lebih awal. Itu kemungkinan besar je lah. Jadi setakat itu dahulu di peringkat kita, kan. Kalau mungkin ada rakan-rakan media yang nak tanya apa-apa yang terkait ini, kita boleh berikan respon. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Yang beberapa orang yang dilantik bukan daripada komisi, bukan di komisi. Ya, ada 1, 2, 3, 5 orang. Ada 7 orang, Dia sekarang ni kita ada lengkap 34, 7 adalah lantikan. Yang kesemua sekali daripada 27 tu telah pun diberikan tugasan-tugasan, termasuklah sama ada menjadi jawatan kuasa pengurusan ataupun di peringkat biro-biro, sama ada menjalankan tugas sebagai pengurusi biro ataupun timbalan pengurusi biro, timbalan pengurusi biro-biro. Ya. Ya, itu adalah yang menjadi tumpuan sebenar, sebab selain daripada program-program biro ini dalam memperkukuhkan organisasi parti dan memperkukuhkan sumber manusia parti itu sendiri, keahlian, tetapi pada masa yang sama tumpuan kita adalah keluar, iaitu masyarakat, dan supaya masyarakat juga boleh sama-sama bersama-sama dengan kita memperkukuhkan parti ini untuk menyokong apa yang menjadi dasar-dasar kepada kerajaan Malaysia Madani dan juga kerajaan perpaduan. Ini tumpuan khusus, sebab tu kita ada satu jawatan kuasa khas pemerkasaan organisasi dan keahlian. Sebab setakat ini kita ada banyak lagi yang menjadi sasaran untuk kita tubuhkan awan di peringkat kawasan-kawasan. Awan di peringkat negeri pun ada 2 sebenarnya yang belum betul-betul didaftarkan, iaitu Sabah dan Sarawak. Itu menjadi tumpuan kita. Dan di peringkat kawasan-kawasan ada beberapa kawasan lagi dan kurang lebih 80 sebenarnya yang perlu didaftarkan. Jadi itu saya tidak boleh memastikan benda itu berlaku dengan sendiri, tetapi memerlukan kerjasama semua. Dan seperti mana yang saya sebutkan pada rakan-rakan, tumpuan kita lebih besar sekarang, iaitu 14 negeri dan 222 kawasan parlimen yang mesti menjadi sasaran perjalanan kita, insyaAllah. Kawasan ada 138. Ada banyak lagi yang menjadi kita punya prospek. Dan tapi di peringkat negeri ada 2, Sabah dan Sarawak. Itu akan menjadi keutamaan kita lah, insyaAllah. Sasaran untuk tahun ini, kalau boleh kita nak semua sekali. Sabah Sarawak, of course dalam tahun ini kita perlu daftarkan, kita perlu uruskan pendaftaran Sabah dan Sarawak di peringkat negeri. Manakala di kawasan-kawasan itu akan kita perkemaskan lagi apabila telah dilantik ketua awan di peringkat
negeri-negeri. Sebab akan diperincikan mengikut negeri yang masing-masing. Ada negeri yang mungkin mudah, ada mungkin negeri yang agak sukar. Jadi benda tu perlu dikenal pasti satu demi satu. Tapi menjadi keutamaan saya dalam penggal 3 tahun ini, penggal kedua kepimpinan saya, insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berikan kepercayaan. Dalam penggal kedua ni menjadi keutamaan saya untuk satu, Sabah Sarawak selesai didaftarkan, dan kedua, kawasan-kawasan dalam negeri utama termasuklah Johor, Perak, Selangor settle. Apa lagi negeri yang ni, Pulau Pinang contohnya, negeri-negeri yang mesti didaftarkan dengan kadar segera, insyaAllah, to support institusi kerajaan itu sendirilah, institusi yang ada. Okey, ahli amanah keseluruhannya ada kurang lebih 200,000 lebih, 280,000. 40% daripadanya adalah wanita, insyaAllah. Jadi memanglah menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk melebihkan, bukan saja sebenarnya melebihkan ramai wanita, tetapi memposisikan lebih ramai wanita di peringkat pembuatan keputusan, insyaAllah. Dan macam kalau kita tengok dalam convention yang lepas, Naib Presiden kita YB Haji Adli telah menyarankan supaya kita menyediakan satu kertas awal untuk pencalonan, perancangan pencalonan wanita, calon-calon wanita dalam pilihan raya umum yang ke-16 daripada peringkat awal, supaya isu tu boleh dilibat urus daripada sekarang. Yang tu saya tak putuskan lagi kepada batu jemalah siapa dari kalangan timbalan atau naib-naib ketua saya yang saya akan berikan peranan. Tapi yang tu kita akan keturunkan. Alright? Ada lagi perempuan? Ya. Sebenarnya undi percaya ni dah berapa kali dibawa ke parlimen dan terbukti beliau mempunyai sokongan, dan saya yakin dan percaya kalau dibawa sekali lagi pun beliau tetap akan ada sokongan, insya-Allah. Jadi pada kita isu pokok sekarang ni bukan undi percaya tak percaya, tetapi adalah untuk meneruskan kerja-kerja mengisi apa yang sepatutnya kita kena buatlah, iaitu kesejahteraan rakyat, kesejahteraan negara. Kita takkan boleh dapat mencapai kesejahteraan negara dan rakyat ni kalau asyik bercakap tentang politicking. Dan saya juga suka mencadangkan sebenarnya, kalau boleh kan kita nak mencadangkan supaya dia adakan undang-undang fixed term untuk parlimen. Maknanya setiap kali pilihan raya, parlimen yang wujud tu, kepimpinan tu memang untuk 5 tahun. Kerajaan yang terbentuk tu adalah untuk 5 tahun. Dia mungkin boleh bertukar kementerian ataupun apa pun, siapa kabinet itu dia boleh reshuffle, tetapi kerajaan itu adalah kerajaan yang sama. Jadi fixed term itu, undang-undang fixed term tu mesti saya mencadangkan supaya kerajaan mengkaji. Mungkin Datuk Seri Azalina boleh membawa benda tu kan, supaya benda tu akan memberikan lebih ketenangan, keamanan, ketenteraman, kestabilan kepada politik negara kita. Yes, tak boleh. Dan sekarang ni sebenarnya kita dah ada akta lompat parti, anti lompat parti. That's why dia tidak boleh lagi bertukar kerajaan menggunakan ST. Dia kena en bloc. Tetapi sebab saya percaya mereka sebenarnya bukan tak tahu, tapi cuba nasib. Kan? Tapi saya yakin dan percaya Agung yang Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah telah pun menyatakan pendirian yang sangat tegas. Dan insya-Allah the coming soon of yang di-Pertuan Agong pun saya lebih yakin dan percaya Seri Paduka Baginda mempunyai pendirian yang sangat tegas untuk supaya berlaku. Alright, so itu dia sahabat semua, satu kenyataan yang begitu padu sekali ya daripada pemimpin-pemimpin wanita daripada Parti Amanah Negara yang dipimpin oleh YB Aiman Atira Sabu. Dan kita mengharapkan dengan kepimpinan ini juga mereka boleh membantu ya kerajaan untuk menyalurkan maklumat, segala info kepada setiap lapisan masyarakat, khususnya kepada wanita. Jadi terbaik sahabat semua, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.